Okay, kita tunggu kawan-kawan kita sekejap. Baru ada 12 orang ni. Tolak saya dah. 12 orang. Jadi selesa-selesakan diri. Yang mana yang memang minum air tu, boleh bawa air dekat tempat duduk masing-masing. Hari ini kita akan buat tajuk baru. Jadi kalau sekolah tak masuk lagi, yang ni ialah kali pertama lah belajar. Sebab yang ni ialah tajuk baru, sebelum ni tak ada orang belajar lagi yang ni. Ya batch ni ialah batch yang pertama lah. Jadi saya pun yang ni first time lah saya mengajar benda ni. Dia lebih kurang kalau modul baru. Bukan. Modul saya tak sempat buat lagi. Sebab PTIU tak ada lagi modul ni. Okey, modul ni saya akan bagi nanti masa kelas 2 jam. Masa kelas 2 jam nanti kita akan buat balik. Jadi hari ini saya akan tengok contoh dalam buku dan kita akan bincangkan macam mana kita nak buat. Okey, saya bagi tahu lagi sekali yang ini ialah benda yang baru. Zaman saya belajar tak ada lagi silibus ni. Cikgu-cikgu sekolah pun tak ada lagi silibus ni. Yang ni ialah kali pertama lah saya mengajar di PTIU tajuk ni. Tapi dia lebih relate. Kalau siapa ambil dekat sini RBT. Okey, reka bentuk teknologi ke apa. Saya tak pasti. Akan ada lah benda-benda ni. Macam saya product design engineering. Pertama sekali bila kita nak buat satu produk, nak buat inovasi ataupun penciptaan, invention, kita akan tengok problem statement, penyataan masalah. Yang ni pun sama juga. Dia akan bagi masalah dalam matematik. Bukan dalam matematik lah. Masalah dalam dunia yang sebenar. Dan kita cuba solve kan. Kita selesaikan menggunakan matematik. Jadi macam benda baru kan. Tapi tak apalah. Jadikan ni sebagai satu cabaran. Benda ni best lah. Siapa suka tengok Detektif Conan kan. Jadi yang ni dia boleh lah. Dia minat lah untuk soalan-soalan yang macam ni. Okay, kita baru ada 12 orang ni. Lagi kita ada 1 minit lebih lagi. Boleh WhatsApp kawan-kawan. Okey, kalau macam tak dengar tolong bagi tahu sebab yang mic yang saya guna ni jauh daripada mulut saya. Ini saya guna mic headphone punya. Apa tu? Memang jelas kan? Kalau jelas saya guna yang ni saja. Oh. Nak kena belanja jas lah je ni. Sekejap, saya siapa yang belum isi lagi, tolong isi sekejap. Tadi saya terkeluar hilang lah benda ni. Baru 3 orang isi ni. Link kehadiran. Okey, link kehadiran. Alamak. Kan. Ni tak best ni. Saya punya sudah hang. Saya nak format tapi tak sempat lagi. Okey ya. Tu link kehadiran boleh tolong isi dulu. Okey, hari ini kita akan belajar satu tajuk baru. Nanti saya akan bagilah contoh example dekat sini dan kita akan cuba buat sama-sama. Jadi benda baru ni saya pun secara peribadi saya tak pernah mengajar lagi ni. Ini first time. Tak apalah. Saya akan cuba relate dengan apa yang saya belajar sebelum ni, dengan apa yang saya kerja sebelum ni. Dia lebih kurang sama. Siapa dekat sini yang ambil programming? Siapa ambil programming? Tak ada yang takkan tak ada ambil kot. Time, tak ambil. Time komputer. Tak ada. RBT.
Ada ya, saya selalu tanya budak-budak sekolah rendah ada yang belajar Scratch, Python. Modul lepas dia. Oh, okey. Jadi benda tu sangat-sangat penting dalam pengaturcaraan ataupun programming lah yang bahasa Inggeris yang famous yang kita selalu sebut. Kadang-kadang kita sebut dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun kita tak tahu benda tu apa. Jadi programming ni apa kita guna? Contoh, kita tengah guna modul. Modul kita akan guna masa kelas 2 jam tu. Sebab ini tajuk baru. Saya dah buat dah modul ni, cuma saya tak sempat nak edit dia lagi. Sebab yang ini susah sikit. Saya tak pasti jawapan dia macam mana. Sebab jawapan dia panjang. Saya dah standby tempat dah, nanti saya risau macam tak cukup lah. Pasal ada yang saya tak translate lagi yang bahasa Inggeris. Jadi lepas ni untuk kelas 2 jam hari Sabtu kita akan guna modul ni, okay? Esok ataupun lusa hari ni Khamis saya akan letak dalam parent. Nak link kehadiran. Siapa punya mic tu? Ya. Okey, adik dah tutup lah. Ya, jadi benda yang baru. Jadi first time saya pun first time juga buat benda ni. Jadi kita lalui bersamalah. Jadi ialah tajuk terakhir dalam Form 5. Lepas ni kalau ikut perancangan saya akan buat tajuk-tajuk awal dengan teknik dengan cara menjawab lah. Saya akan sediakan banyak soalan. Waalaikumsalam. Link kehadiran. Okey. Okey kita akan buat banyak-banyak soalan dan ada yang tanya kalau tak sempat cover Form 4 start pada minggu depan saya akan buat kelas free. Yang seminar free tu boleh join. Okey, untuk Form 4 punya. Jadi kita boleh cover lah. Kelas free tu seminar online tu Form 4 dan dalam masa yang sama kita ready untuk SBM. Trial kan? Jadi saya tak pasti lagi hari ni 22,000 kes. Tapi SPM ulangan tu bulan 9. Kalau dia guna silibus lama. Jadi saya pun tak pasti. Kerana kerajaan atur. Takkan nak exam online tu, peperiksaan awam, tak boleh lah. Seminar tu link share kat mana? Seminar tu dalam grup parent dengan Telegram. Saya akan share. Okey? Tunggu minggu depan. Saya tak share lagi lah sekarang ni. Sebab saya nak tetapkan satu waktu. Jadual saya akan berubah-ubah. Jadi ada banyaklah yang saya buat kelas-kelas kat luar pun yang free tu tak boleh buat ataupun dia terganggu, terstop, terberhenti. Okey, tak apa. Kita mulakan dengan bacaan doa dulu. Macam biasa. Ada 38. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma stah alaina innaka wa syur alaina min fadli rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Di samping tu juga, saya stop dululah. Sebelum ni saya buat video YouTube tu untuk Python programming untuk budak-budak lah, untuk budak-budak kan. Waktu cuti. Lepas ni saya stop. Sejak yang tu saya buat untuk matematik pula lah. Ada yang saya ajar sejarah juga. Jadi banyaklah. Okay, saya akan bagi tumpuan untuk matematik. Yang tu nanti saya sub dekat kawan-kawan saya lah. Seminar hari apa? Belum lagi. Okey, antara yang sekarang ni antara Rabu dengan Khamis lah. Rabu dengan Khamis. Saya kena tengok dulu masa sebab kadang-kadang saya kena buat yang PTI ni, kadang-kadang saya kena ganti cikgu. Jadi tak sempat lah. Tapi seboleh-bolehnya saya nak buat hari Rabu ataupun Jumaat lah. Saya tengok yang mana yang paling sikit kelas profile saya buat hari ini. Okey. Jadi kita akan tengok yang ini siapa dah masuk dah dekat sekolah dia ni.
Semua boleh, semua boleh. Okey. Oh, belum lagi. Okey. Semua boleh join yang percuma tu. Kalau ada crush, bawa crush. Kalau ada jiran, sepupu, okey, boleh bawa kawan-kawan kelas, boleh ajak join. Okey, lagi banyak, lagi okey lah. Yang nota-nota saya pun selepas ni kalau ada nota saya, dia tak ada lambang Bidayuh, boleh kongsikan dengan kawan-kawan. Okey, boleh buat sama-sama. Sebab saya dah standby banyak, semua saya tak buat lagi dalam bentuk yang sepatutnya untuk diedarkan. Ajak crush lah. Ambil macam tak biasa lah. Okey, jadi hari ini kita akan tengok ialah pemodelan matematik ataupun mathematical modeling. Okey, jadi walaupun ni benda yang baru, kita ambil modul apa? Okey, modul tak ada lagi. Modul kita akan guna start dari Sabtu. Okey, saya yang buat modul ni dan okey, jadi blur kan. Saya buat modul ni dan saya belum edit lagi. Final touch tak buat lagi sebab dia dah berlari. Saya dah nak print lah, tapi disebabkan bila saya tengok skema dia, saya tak tulis lagi, saya tengok skema dia jawapan panjang. Saya pun tak tahu nak agak. Okay, nanti hari Sabtu ni kita akan guna, esok saya akan upload dalam jadi dua keadaan. Okay, keadaan yang pertama, dalam negara Malaysia, okay, kerajaan mensasarkan untuk sampai komuniti kelompok. Komuniti kelompok lah. Imuniti kelompok. Okey. Maknanya bila kita vaksin ramai tu, kita boleh buat aktiviti harian seperti biasa. 80%. Sekarang ada 30%. Ada lagi 50, 40 lebih ke 50% yang tak berjaya lagi untuk suntik. Jadi lama lagi lah. Okey. Jadi kita tahu kerajaan nak suntik 80% dari populasi rakyat Malaysia. Okey, rakyat Malaysia contohlah kita kata 33 juta. Jadi kita boleh buat calculation guna formula matematik. Contohnya kita kenal pasti dulu ataupun masalah dia. Kita nak vaksin 80%, 80%. Okey, 100 lah kan. Jadi kita dah tahu masalah. Lepas tu kita tengok yang kedua. Kita buat alaian dan kita pasti pemboleh ubah. Okey. Pemboleh ubah ni macam mana? Pemboleh ubah tu satu yang boleh berubah-ubah dan kalau dia kata constant yang dimalarkan iaitu ialah fix. Tak boleh ubah. Okey, contoh yang tak boleh ubah ialah 80%. Kerajaan nak vaksin 80% populasi yang ada di Malaysia. Okey, 80% tu kita tak boleh ubah lah. Yang memang matlamat kita 80%. Yang boleh ubah ialah contohnya kerajaan tetapkan warga emas. Okey, 18 tahun dan ke atas. Semua tu total dia contohlah 20 juta. Handsome cikgu. Okey, 20 juta. Lepas tu kerajaan ubah dasar pula. Okey, selain daripada warga emas 18 tahun ke atas, dia kata pula daripada 13 tahun sampai 17 tahun. Yang tu boleh berubah-ubah. Yang 80% tetap yang boleh berubah-ubah tu, iaitu kita panggil yang dimanipulasikan lah, boleh berubah-ubah. Jawapan dia ataupun output dia berapa ramai, yang itu ialah pemboleh ubah yang bergerak balas, yang akan jadi output ataupun jadi jawapan. Jadi dia macam unknown. Unknown lah. Unknown tu ialah macam X dengan Y tu kan. Kita tak tahu. Okay. Yang itu kita akan tengok macam ni. Okay, kita buat satu-satu, kita bincang dulu. Yang pertama, kita tahu 80% komuniti di Malaysia perlu divaksin untuk capai imuniti kelompok. Okey, yang kedua pula kita buat alaian dan kenal pasti pemboleh ubah. Okey, kita tahu yang constant, yang dimalarkan, yang tetap ialah 80%. Bilangan. Okey, bilangan penduduk tu berapa? Di kawasan pendalaman, di kawasan bandar, sub-bandar. Lepas tu pula kita ada kalau di kawasan pendalaman kita nak gunakan zero, okey, 1 dos. Lepas tu dekat macam tempat lain kita guna viral, kita guna Sinovac. Okey, jadi yang ini semua ni boleh berubah-ubah.
Okey, sampai yang kedua kita buat antaian, kita kena pasti pun boleh ubah dia. Nampak ramailah ni apa tu yang puji kena belajar ni. Jadi saya belajar satu cara macam mana nak buat edit yang apa tu hack. Okey, lepas tu kita tengok yang ketiga. Yang ni yang paling susah, bukan susah, mencabar. Sorry. Kalau guna susah perkataan tu nanti dia jadi susah. Jadi yang ini yang kita akan aplikasikan balik. Macam mana? Kita akan guna linear equation contohnya. Kalau dia berkadar terus, okey, kita akan guna graf berkadar terus. Nanti kita akan tengoklah. Yang ini dia tak sama berdasarkan setiap masalah. Kita tak boleh assume. Jadi kita nak gunakan matrik. Okey. Lepas tu soalan yang kedua tu kita nak guna yang sama, tak boleh. Kita kena selesaikan ikut kepada soalan. Okey. Lepas tu kita tengok pula yang ini. Menentukan dan mentaksir penyelesaian. Okey, yang ini macam mana? Okey, yang ini nanti kita akan buat juga. Yang ini output dia ada orang kata menentu usahkan. Ini bahasa Melayu sajalah, dia selalu bagi kita susah. Ataupun verify. Menentu usahkan tu ialah dalam bahasa yang paling mudah ialah mengesahkan. Ini bahasa tak tahulah matematik mungkin. Ada modul lah. Okey, yang ini modul dia kita akan guna hari Sabtu. Okey, hari Sabtu ni sebab kelas ni 2 jam, kita akan guna modul. Dan modul tu saya yang buat, cuma saya tak print lagi. Okey, sebab saya kena edit dulu. Sebab saya tak tahu berapa banyak ruang jawapan untuk perlu disediakan. Nanti malam ni saya fikir dulu. Ataupun nak buat satu muka surat. Sebab kalau modul kita ni memang kita kena bahagi 3. Jadi agak sukarlah untuk benda ni. Dan benda ni benda baru pula. Saya tak boleh nak agak lagi. Hari ni kita belajar yang ni secara teori dulu. Okay, kita tengok macam mana kita nak letak ayatnya dan sebagainya. Sebab ini first time. First time saya mengajar yang ini dekat DTIU. Cikgu sekolah pun kalau tak masuk lagi bab ni, dia tak pernah ajar lagi. Dia bukan first time, dia tak pernah lagi. Jadi benda baru dan benda ni dia pelik sikit. Okey, yang ni ialah matematik logik. Jadi bila matematik logik tu, dia tak matematik sangat, tapi kita kena faham teori, kita kena relatekan dengan praktikal dia. Yang tu cabaran dia. Jadi yang ini ada saya selalu guna waktu saya buat programming dan satu lagi bila saya buat design lah dulu. Masa dekat universiti dengan masa saya kerja sebagai sistem engineer tu, ini saya aplikasikan. Tapi yang ni dalam buku ya, tapi bila kita buat tu aplikasi pun sebenarnya dalam buku tu. Okey, dalam realiti dia tak sama. Jadi belum ada modul lah. Modul hari Sabtu. Okey. Jadi kita nak mengaplikasikan matematik dan tengoklah. Jadi kita tengah bincang yang nombor 4 ni. Kita nak sahkan dia, verify dia dan mentaksir penyelesaian. Jadi bila kita dah ada mengaplikasikan matematik ni, contohnya kes COVID, kita dapat satu macam biji syam satu titik tu apa dia? Graf tu kan. Dia kata kelok, kita nak melandaikan kelok. Kelok tu ialah graf lah, graf kita yang curam, di atas tu kita nak landaikan. Jadi sama. Yang tu ialah output dia lah. Jadi kita akan tentukan kat sini. Step yang keempat, kita akan ada output dia dalam bentuk graf, dalam bentuk jadual. Yang tu kita akan teliti dia. Nanti kita akan tengok satu persatu. Okey? Kita akan tengok satu persatu ni. Saya tak sempat lagi nak tulis situation dia. Lepas tu pula, bila kita dah kaji dah, okey, yang ini kita kata dia meningkat. Okey, lepas tu macam mana kita nak turun apa semua, kita ada strategi dah lah. Lepas tu kita nak memurnikan model matematik. Macam mana nak memurnikan tu? Memurnikan tu maksud dia apa? Okey, dia akan jadi macam ni. Satu, memang akan ada kes kita boleh guna graf, kita boleh guna jadual.
Dan ada benda yang kita tak boleh guna graf, kita tak boleh guna jadual. Contohnya dalam buku teks kita, dia bagi satu masalah, ada tumpahan minyak di laut. Tumpahan minyak di laut. Soalannya ialah berapa lama tumpahan minyak tu boleh diselesaikan. Dia nak cuci berapa lama. Ini memang tak akan ada jawapan fix lah. What are you doing, prompter? Kita dia settle kan tengah kumpul tumpahan minyak tu, laut bergelora. Yang bekerja tu kena lari balik ke darat. Dia tengah buat tu, tiba-tiba kapal yang cuci tu rosak. Jadi kita tak tahu berapa hari. Tapi untuk macam kes berapa ramai di vaksin tu, 80% rakyat Malaysia yang itu fix. Tapi berapa lama dia boleh suntik, yang tu kita tak tahu. Sebab dia bergantung juga kepada bekalan vaksin. Vaksin tu kan kita buat. Kalau yang pengeluar tu dia tak hantar dekat kita, ataupun dia lambat hantar, kilang dia rosak dan sebagainya, ataupun negara-negara yang lebih maju yang lebih banyak, jadi yang itu kita tak dapat tentukan. Okay? Jadi kita akan tentukan kat sini lah, boleh atau tidak benda ni kita detect ataupun kita tak boleh detect, ataupun benda ni boleh tak kita dapatkan satu masa yang fix, yang tetap, ataupun kita pun tak dapat tentukan. Okay? Lepas tu barulah kita akan buat report, laporan. Okay? Yang ini kita akan buat ialah berdasarkan taksiran penyelesaian. Okay? Macam ada pakar kata, okay, yang ini kita tak boleh bagi fix untuk cuci tumpahan minyak ni. Jadi kita akan tetapkan antara seminggu ke sebulan, 7 hari ke 30 hari. Contoh macam itulah. Okey, dekat sini. Dalam melaporkan dapatan. Okey, dalam melaporkan dapatan ni juga kita selalunya akan come out ataupun kita akan sekalikan dengan idea ataupun penyelesaian. Contoh macam tumpahan minyak tadi. Lepas ni macam mana kita nak hindarkan tumpahan minyak ni? Okey, memang tak boleh kita nak hindarkan, tapi kita boleh cegah dengan pertamanya kita akan ada penguat kuasa kita, maritim kita sebenarnya tak mampu pun sebab laut kita ni terlalu luas. Yang tu apa yang kita boleh cadangkan lah. Maritim kita akan roda. Kalau ada yang buang minyak, kita akan cegah. Lepas tu kita selalu buat latihan brief. Kalau ada pelanggaran kapal, minyak tumpah, macam mana kita nak respon dengan cepat. Bukannya semua orang boleh terlibat dengan kerja tu. Dia ada spesialis, dia ada kepakaran dia sendiri. Yang itulah antara yang kita boleh cadangkan. Okey, kita tengok satu soalan. Okey, kita tengok yang mudah dulu. Okay, soalan ni ada, jika akan menerima gaji RM42 kalau dia bekerja selama 6 jam. Okay, cuba faham. Dia akan dapat RM42 kalau dia kerja dalam tempoh 6 jam. Link modul belum lagi. Ramai yang tanya kan. Okay, link modul belum lagi, kita akan guna untuk hari Sabtu ni. Esok saya akan bagi link modul. Hari ini kita akan buat yang ini dulu. Kita akan bincang dulu. Sebab ini pun first time saya ajar benda ni. Okay. Lepas tu pula, jika dia bekerja 9 jam, berapa upah yang dia dapat?
Okey, yang ni ialah soalan. Okey, yang ni saya tak tulis lah dalam bahasa Inggeris. Okey, nanti dalam modul tu ada bahasa. Kena bahagi, lepas tu jawab darab. Lepas tu kena darab pula. Okey, Nani bagi cadangan. Okey. Jadi kita akan buat sama-sama ikut kepada step. Okey, kita buat sama-sama. Yang ini saya tengok macam mana soalannya dalam SPM. Okey. Yang hari ini kita macam kita kenal dulu soalan ni. Sebab ini benda yang baru. Saya pun baru first time. Okey. Jadi kalau saya dah buat 2-3 kali benda ni okeylah. Sebab cikgu sekolah pun ada yang belum sempat ajar lagi benda ni. Dan macam soalan SPA. SPA macam ni saya pernah jawab juga sekali. Okey, SPA dia ada banyak kan, ada bahagian-bahagian dia. Okey, jadi pertama sekali kita akan tengok yang ini dulu. Okey, pertama sekali kita akan kenal pasti masalah. Okey. Kenal pasti dan definisikan masalah. Okey, saya tak tulis kat sini. Saya cuma buat satu-satu saja. Kita akan refer dekat situ, okey? Jadi, macam mana kita nak kenal pasti masalah ni? Okey, setiap apa-apa saja soalan, mesti kita kena pasti dulu masalah dia ataupun identify problem, baru kita akan boleh solve kan, boleh selesaikan. Contoh, kalau siapa-siapa ambil engineering nanti, kalau dia nak buat satu-satu benda, pertama sekali, kita kena ada masalah. Okey, contohnya, dulu-dulu lah. Dia pun, okey, dia tengok dekat gym. Orang berlatih gym sambil dengar lagu. Lepas tu dia fikir, macam mana dia nak buat orang yang berjogging pun boleh dengar lagu. Masa tu belum ada lagi telefon. Kalau ada pun tak function lagi lah yang telefon tu, yang waktu tu kalau kita nak message kekasih kita, satu sen tu, satu message, dia ada had lah 100 patah perkataan. Kalau kita 101 patah perkataan, dia charge 2 sen. Zaman saya dulu lah. Okey. Ya. Ya. Jadi waktu tu cukup susah lah. Dia tak sama macam sekarang ni. Jadi engineer tu pun fikir, macam mana, takkan nak lari sambil pegang radio. Ataupun dia nak buat radio ringan, gantung dekat sini. Jadi tak praktikal. Jadi dia buat satu alat, dia kaji-kaji kenyataan masalah ni. Dia buat Walkman. Masa itulah ada Walkman. Lepas tu syarikat-syarikat lain pun tiru. Lepas tu ada MP3. Last sekali ada phone, dia terus buang terus yang lain-lain tu, function dia jadi dalam phone saja. Okey. Jadi kita nak kenal pasti masalah dia dulu. Okey, pertama sekali ialah kita kena tentukan. Kita kena, ini saya guna warna biru lah. Okey. Tentukan gaji kita jika kerja 6 jam. Okay. 6 jam RM42. Jadi kita boleh cari 1 jam. Jadi kita kena pasti dulu. Dan maklumat-maklumat yang ada dalam soalan kita ekstrak, kita keluarkan. Okey. Link kehadiran. Okey. Okay, yang kedua ialah yang kedua
Ini yang pertama lah. Poin yang pertama di kita di maklumat yang pertama ni, proses yang pertama kena pasti masalah dan definisikan masalah di poin yang kedua. Yang first sekali kita kena tentukan janji dia kerja 6 jam berapa. Lepas tu kita tahu bila kerja bertambah, masa kerja bertambah, bila masa kerja bertambah, bayaran upah bertambah. Okey, saya faham ada yang kata, oh jadi susah lah macam ni. Ada yang fikir pertama kali, okey dia memang dah fikir lah. Bila kerja 6 jam, gaji berapa? Tapi dekat sini, dia fikir pula poin yang kedua ni ialah, jadi kita akan bagi 42 jam, bagi 6 jam, kita dapat jawapan. Lepas tu jawapan tu darabkan dengan 9 jam, dapat jawapan yang sebenar. Dia dapat berapa bila 9 jam. Ada yang fikir macam tu, tapi dia tak fikir pula. Dia ni bila masa kerja bertambah, bayaran upah bertambah. Okey. Untuk soalan form 5 yang ni, dia macam ni. Dia tak ada jawapan yang tetap. Selagi mana logik benda tu akan jadi jawapan. Cumanya dia akan mempengaruhi di bawah ini. Mengaplikasikan matematik dan ini menentukan dan mentaksir. Okey, verify lah. Nah, verify dengan integrating solution. Kita nak taksirkan data tu dengan kita nak sahkan data tu. Kalau kita buat macam ni, berkadar terus, ni. Bila masa kerja bertambah, bayaran upah bertambah. Yang ini nanti kita boleh relatekan dengan berkadar terus. Okey. Kena ada masalah dengan jawapan. Okey. Jadi kita kena relatekan daripada atas ni sampailah ke bawah. Kita kena berpandukan yang ini. Kalau macam kalau kita tengok masa form 4 tajuk last sekali yang pengurusan kewangan tu SMART, SMART tu pun kita tak ada jawapan yang tetap. Dia ada jawapan yang selagi logik dia boleh guna. Jadi yang ni bukannya saja-saja dia buat. Dia nak bagi sistem pendidikan Malaysia ni naik taraf lah. Daripada zaman saya dulu memang jawapan tetap saya. Budak-budak tak boleh bantah. Tapi yang ini soalan-soalan macam ni, student dia ada dia punya pendapatnya sendiri. Dia boleh bagi pendapat. Tapi kena logik lah dengan keadaan. Jadi best lah zaman sekarang ni. Zaman tu saya tak dapat merasa. Cuma yang tak bestnya, yang ini COVID. Jadi tak boleh jumpa kawan-kawan apa semua kan. Okey. Iaitu yang poin yang pertama ni. Okey. Kita tengok yang kedua pula. Membuat andaian dan mengenal pasti peboleh ubah. Okey. Yang kedua ni kita buat adalah okey. Upah sejam adalah tidak jawab. Sama ada dengan setiap jam bekerja. Okey, maksudnya di sini upah sejam tu untuk jam pertama contoh RM6. Jam yang kedua RM6 juga. Jam yang ketiga RM6 juga. Jadi kita akan tambah
12, 18 ringgit lah kalau kerja 3 jam. Okey. Sebab yang ni soalan yang straight. Ada juga yang soalan dia akan tanya 3 jam pertama 5 ringgit per jam. 3 jam seterusnya sampai 20 jam 8 ringgit per jam. 20 jam dan ke atas 10 ringgit. Ada juga soalan macam tu, dia tak fix. Dia ada jumlah-jumlah tertentu bila sampai jam-jam tertentu. Ini kita buat yang fix dulu. Jika bekerja 6 jam ke 9. Okey, okey, dalam buku tu memang macam tu tapi saya dah memudahkan dia. Okey. Tentukan gaji tikar jika bekerja 6 jam ke 9 jam. Okey, boleh juga. Selagi mana logik, boleh. Okey. Yang ini dia nak nanti dalam 9 jam. Sebab saya ikut yang ini, sebab nanti bila nak present data tu dalam bentuk mana, saya tak fikir lagi. Kalau saya follow yang ni, dia dah bagilah solution dah. Jadi kita follow dulu, lepas ni kalau kita ada jawapan lain, kita boleh letak juga dekat situ. Okey. Jadi kita akan bincangkan. Okay, jadi yang ini upah sejam adalah sama dengan kadar setiap jam bekerja. Okey. Lepas tu kita tengok lagi. Okey, katakanlah okey, X jadi X jadi bilangan jam, Y mematuhi upah. Okey, X jadi bilangan jam kerja. Dan Y adalah upah. Jadi kita terbitkan maklumat yang ada tu dan kita tak boleh kira tu sebagai anu ataupun yang tak diketahui lah dalam bahasa Melayu dia anu. Okey. X dengan Y. Yang ini pun dalam exam boleh dia tukar. Kalau tak setuju X dengan Y boleh tukar A dengan B. X dengan Z. Apa-apa saja. Ada juga saya jumpa yang darjah 5 tu dia nak buat kelainan tapi saya tak galakkan lah, saya suruh dia tukar balik. Yang ini X ni digantikan dengan lambang Naruto. Ini pula saya kata Y ni digantikan dengan orang. Boleh juga kalau dalam matematik tapi macam tak sesuai lah. Okey. Dia nak memudahkan kita nanti dia X Y. Okay, X dengan Y. Tapi boleh je siapa yang tak setuju X, Y, boleh ya tukar A, B, C, D, E, F. Okay. Semua jangan pelik-pelik lah macam darjah 5 tu. Jawapan nombor 1 tak nampak. Okay. Yang ini untuk point bukan untuk yang pertama ni kita tentukan gaji tikar jika dia bekerja 6 jam. Okey, 6 jam dia bekerja dia dapat RM42. Okey, lepas tu yang ni bila masa kerja bertambah, bayaran upah akan bertambah. Okey, kalau dia kerja 2 jam, dia akan dapat sekian-sekian jumlah. Kalau dia kerja 4 jam, akan lagi bertambah. Okey, nampak tak? Apa dia tahu yang tanya? Sekejap. Mustaqim, nampak tak? Dah nampak Okey. Jadi yang kedua ialah kat sini, buat andaian. Jadi andaian kita kalau upah sejam adalah sama kadar dengan setiap jam yang berikutnya. Yang ini kalau kita buat andaian macam ni, kita boleh presentkan data kita dalam bentuk graf. Graf berkadar terus. Directly proportional. Jadi saya lemah sikit pronunciation saya dalam bahasa Inggeris tu. Saya tahu benda tu nanti saya sebut salah. Sebab sebelum ni saya selalu deal dengan engineer luar lah. Okay, saya selalu beritahu benda ni. Bila kita sebut benda tu
sebutan paling teruk pun kalau dia faham, dia accept, dia terima. Tapi kalau masa saya belajar dulu dengan pensyarah Melayu pula, bila kita sebut silap sikit, boleh fail tu. Okay? Jadi dia tak sama lah realiti dia dengan masa kita belajar dengan bila kita bekerja. Engineer wajib ke fasih bahasa English? Okey. Ada juga yang saya pernah deal dengan engineer daripada Jepun. Dia buat CAD dia sendiri, PG-CAD. Macam saya guna SolidWorks, Inventor, CATIA, AutoCAD. Jadi Jepun dia tak puas hati. Dengan masalah dia buat sendiri, PG-CAD. Semua dalam bahasa Jepun. Jadi yang terangkan dekat saya tu, dia tak boleh sepatah pun bahasa Inggeris. Saya dengan kawan-kawan lain lah. Lepas tu kami dengar talk dia cerita. Dia cerita dalam bahasa Jepun, lepas tu dia tanya, faham tak? Dia tahu satu perkataannya, understand. Tanya kita, yang tu saja yang dia guna bahasa Inggeris. Kalau kita geleng-geleng kepala apa, tak dia buat lah. Dia mikir kan, dia buat bahasa isyarat kan. Saya broken English ya. Ada pensyarah saya yang kerajaan Malaysia hantar ke Liverpool. Universiti di Liverpool. Dia grad. Dan dia ada PhD lah. Dr. Saifuddin. Timbalan dekan saya masa tu. Dia pun tak boleh cakap. Dia pun tak boleh cakap bahasa Inggeris lah. Cumanya kita kena ingat macam ni. Yang mana yang tak fasih ataupun broken English macam saya. Bila kita kerja nanti, dia faham, kita faham, okey. Kecuali lah kalau kita kerja memang bidang tu kita kena cakap. Kalau macam engineering, tak perlu. Kalau soft saja benda tu, settle. Macam saya product design. Saya cuma design, lepas tu saya deal dengan supplier, jadi benda tu mudah lah. Dia bukan kita kena fluent English, pronunciation kita power apa semua tu, tak. Okey, cuma kerja tu soft je lah. Okay. Lepas tu kita dah tengok, kita dah jadikan sebagai unknown. Lepas tu kita boleh buat formula dia kalau berkadar langsung, ataupun kalau bahasa Inggeris dia berkadar langsung, directly. Ini sebab saya selalu guna istilah-istilah yang ada dalam fizik tu. Jadi kadang-kadang dalam matematik ni dia lain sikit. Jadi kita akan dapat ialah kalau siapa ingat formula berkadar terus. Formula berkadar terus dia akan dapat macam ni. Y sama dengan KX. Jadi untuk dapatkan gaji dia Y ni, gaji Y, K ni ialah constant. Constant tu apa dia? Dalam sejam dia akan dapat berapa? Darabkan dengan X. X ni apa? X ialah bilangan jam bekerja. Contoh kalau sejam RM5. Untuk dapatkan kita punya jumlah keseluruhan upah tu Y sama dengan, K ni constant. Memang dia tetap, tak boleh berubah. Jadi sejam contohnya RM5. Dia akan tetap RM5. Yang ini dengan yang ini boleh berubah. Kalau X 10 jam, Y akan dapat 60 lah kalau ini RM6. Kalau X 20, jadi akan dapat 120. Jadi yang ini dengan yang ini akan berubah secara terus. Kalau yang ini darab 10, yang ini berdarab 10. Kalau yang ini naik, yang ini pun akan naik. Yang fix, yang tetap ialah K, yang constant dimalakan. Macam saya ajar fizik pula ni, ataupun sains. Okey, boleh faham tak? Ataupun tak berapa jelas ni? Tak berapa. Okey, dia macam ni. Okey, ada yang merah. Kita akan terbitkan kita punya kesamaan. Jadi kita dah buat dah. X bilangan jam. Y ialah upah. Jadi
untuk dapat upah Y ni, okay, kita tentukan nanti 1 jam berapa ringgit dia akan dapat. Okay, yang ni tetaplah. Kalau dia kerja 10 jam pun 1 jam tetap harga sama. Bila dia kerja 100 jam pun tetap harga sama 1 jam. Okey, jadi upah per jam tetap sama. Okey, dia constant, dia tak boleh ubah. Okey, untuk X ni ialah ni. X ialah bilangan jam dia bekerja. Jadi kalau contohlah dia bekerja 10 jam, darab X akan dapatlah Y. Kalau dia bekerja 15 jam, darab K dapatlah Y. Okey, bukan darab X, darab K, constant tu. Okey. Dia berkadar langsung. Berkadar terus tu dia samalah macam berkadar langsung. Okey. Nanti kita akan dapat graf dia macam ni. Dia berkadar terus. Okey, kalau yang ini RM2, yang ni akan jadi RM2. Kalau yang ni RM4, yang ni pun akan naik RM4. Sebab dia berkadar terus, dia akan ada macam ni lah. Okey. Yang tu. Dia ada graf dia. Nanti kita akan buat. Ini macam baru pengenalan, introduction. Sebab ni tak boleh jumpa lagi, okey. Okey, yang ini kita dah buat dah yang kedua. Sampailah kita punya membuat andaian mengenai pasti pemboleh ubah. Kita dah kenal pasti dah pemboleh ubah dia. Okey, yang ini Y, X dengan constant yang dimalakan yang sama. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula. Di step yang ketiga, mengaplikasikan matematik. Jadi kita, sebab itulah saya kata tadi penting untuk kita pilih yang pada atas sampai yang bawah ni. Sebab dalam step yang ketiga tu, kita kena cari apa yang kita belajar dalam matematik, kita boleh nak solvekan dia. Metrik ke, garis lurus ke, set ke. Jadi yang ini yang kita kena fikirkan daripada atas lagi. Okay, dalam idea yang ini dia bagi untuk nombor 3 ni mengaplikasikan matematik. Okay, dia bagi ialah dia buat yang berkadar terus tadi. Okay, dia bagi macam ni. Gantikan Y sama dengan 42 dan X sama dengan 6. Okay. Kalau kita tengok dalam kita punya ni, kita punya soalan, mana merah dia. Okey. Upah sejam adalah ini X. Jadi bilangan jam bekerja. Okay, kalau kita tengok dalam soalan, bilangan jam bekerja dia ialah 6. Jadi X. Lepas tu dia kata Y ialah upah. Upah dia ni RM42. Jadi kita letak Y. Jadi pertama sekali ialah kita nak cari dulu K ni berapa. Jadi kita gantikan Y sama dengan 42, X sama dengan 6 dan kita akan dapat K. Okay, kita tulis balik yang ni. Okay, kita ambil yang ini. Y sama dengan, ni tak apalah. Tak apa, kita tulis je. Y sama dengan KX. Okay. Y ni berapa? Y ni 42. Tulis 42. Sama dengan, K kita nak cari. Kita letak bagi ana lah. X dan ambil bagi 6. 6. Okey, jadi sekarang macam mana nak dapat K ni? Dapat ada idea. K ni kita nak dapat K. Jadi kita nak buat apa? Bahagi. Okey, apa yang nak bahagi apa? Tukar ke kiri. Okey. Kalau tukar ke kiri dia jadi tambah tolak. Okey, kita kena turun bawah. Okey, bila darab kita kena turun bawah. 42 bagi 6. Okey, jadi bila 6 ni turun ke bawah dia akan jadi bahagi lah. Kita nak tinggal K saja belah sini. Jadi kita akan dapat 42
bahagi 6. Jadi kita akan dapat K. K kita berapa? 42 bagi 6 kita akan dapat 7. Jadi K ni 1 jam. K 1 jam RM7. Bila 1 jam RM7, dia bekerja, okey ni 6 jam kan dia dapat 42. Jadi 6 darab 7 akan dapat 42. Okey, dapat tak setakat tu? Boleh relate ataupun boleh hubung kait tak benda ni dengan soalan kat atas? Siapa dapat? Baik. Dapat Jadi kita nak cari berapa jam lah dia apa tu dapat. Sebab total RM42 dia kerja selama 6 jam. Jadi berapa sejam upah dia? Kita dah dapat dah K. Okey, soalan dia sekarang tengok pula yang bawah ni. Jika kerja 9 jam. Okey, kalau 9 jam pula. Berapa upah dia dapat? Jadi yang ini dah mudah dah lah. Kita cuma nak cari Y saja. Okey, jadi kita akan dapat ialah Y yang kita nak cari tu berapa upah yang dia dapat. Yang ini ialah Y. Okey, Y yang kedua lah. Yang tadi kita dah dapat dah yang atas tu. Jadi Y sama dengan K. KX. Y kita nak cari. K tadi kita dah dapat dah. K ialah 7. Kita letak 7. X ialah ni 9 jam. Okey, tadi X yang pertama 6 jam. Kali ni dia nak cari 9 jam pula. Jadi kita letak 9. Jadi Y sama dengan 7 darab 9 kita akan dapat RM 63 lah. Okey Okey, sampai takat sini tanpa ada problem. Semua okey? Sampai takat sini. Okey. Okey jadi kita akan buat step yang keempat pula. Okey, sekejap. Saya snap gambar dulu. Ada juga yang tak dapat join. Okey, sekejap. Saya ambil gambar dulu. Okey, yang ni saya tak padam lagi tau sebab kita nak refer. Saya akan padam yang ni dulu. Okey, siapa yang tak siap lagi, snap gambar dulu. Okey, nanti saya cuba cari idea macam mana kita nak buat yang ni senang. Okey, yang ni nak buat apa, yang ni nak buat apa, nanti saya akan tengoklah idea tu esok saya cuti. Tapi tak cuti lah. Ada juga nak buat kerja Tapi tak apalah, saya akan cuba untuk memudahkan student. Oh, tepi sikit tak nampak. Okey, sorry. Okey, yang ni boleh padam tak lagi? Belum lagi Okey dah. Azim dah siap lagi? Saya nak padam ni. Dah dah ambil gambar dah. Okay. Soalan ni berapa markah? Okey, yang ini saya pun tak tengok lagi. Dia soalan ni dekat mana? Okey. Kalau macam soalan ni, mungkin dia akan duduk dekat bahagian C. Bahagian C itu ialah pilihan. Okey. Bahagian C itu selalunya kalau kita buat teks sebelum ni. Soalan dia gaji Encik Wong dan isterinya. Okey, yang mana yang lagi untung? Secara bersama kita kira teks tu ataupun secara persendirian. Jadi kita kena buat calculation tu dan kita state jawapan. Dia sama juga macam soalan ni. Dia akan bagi masalah, problem dekat kita. Kita gunakan ini kaedah ni
Daripada step 1 sampai step 6. Okey, pada rangka pertama sampai rangka yang ke-6. Lepas tu kita tentukan dekat bawah tu. Ni. Melaporkan pendapatan. Check test lah kan. Soalan yang apa tu? Soalan yang SPM yang terbaru ni. Saya tak dapat buatlah benar tu. Okey, ini saya padam. Okay, kita dah sampai step yang ketiga tadi. Okay, kita akan start dengan step yang keempat. Okay, step yang keempat ialah mengesahkan dan mentaksir penyelesaian. Ini saya guna bahasa yang mudah lah. Mengesahkan, verify. Okay, dengan mentaksir, interpreting. Jadi, dekat sini kita akan buat ialah okey, kita akan dapat dekat sini Y yang tadilah, dasarkan tadi Y sama dengan 7X. Okey, yang mana Y ni ialah kos upah dia berapa? 7 ni memang 1 jam fix RM7. X ni ialah ni berapa jam dia bekerja. Okey, yang ini yang kita dapat daripada yang step yang ketiga tadi. Okey, kita nak mengesahkan dan mentafsir. Boleh tak kita guna benda ni? Okey, jadi kita dapat ini Y sama dengan 7X. Berdasarkan yang ketiga tadi, aplikasi matematik. Okey. Jadi dalam ni dia dalam contoh ni dia tulis model fungsi linear Y sama dengan 7X yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk semua situasi upah jam yang diterima dan masa bekerja. Kerana nilai tersebut mungkin berbeza mengikut situasi. Okey, ada yang kata kenapa tak boleh tak? Okey, dalam matematik ni, pemodelan matematik ataupun mathematical modeling ni, dia akan tengok kalau benda tu boleh dapat sama. Tapi dalam keadaan ni pemboleh ubah kita tak sama. Bila yang ini 10, yang ini akan jadi 70. Itu darab 70. Tapi kalau yang ini 20, darab 7, yang ini akan jadi 140 pula. Jadi dia tak akan sama. Jadi kita akan tulis ialah Y sama dengan 7X dan dapat jawapan berbeza bergantung kepada nilai Y dan nilai X. Okey, ni yang ambil DLP tu boleh translate Jalan kira terus. Okey. Yang ini dia bukannya nak jalan kira terus. Kalau jalan kira terus kita dah buat dah tadi dekat sini. Dah padam lah yang step yang ketiga tadi, ingat tak kita dapat. Okey, yang ini kita nak terbitkan ni laporan kita. Jadi pertama kali tadi kita dah kenal pasti masalah. Bila dia kerja sekian-sekian dia dapat upah sekian-sekian. Yang kedua ialah buat anaian ataupun mengenal pasti pemboleh ubah. Dia dah settle lah. X akan jadi bilangan jam bekerja. Y akan jadi jumlah upah. Okey. Dia memang kena tulis dalam bentuk ayat. Okey, macam ni. Tapi kalau dapat selain pada yang ni pun tak apa. Tapi mesti come out jawapan dia dalam bentuk ayat. Tak. Sebab kita kena Nani kena tengok yang ini. Okey.
Siapa yang belajar nanti bila kan kita belajar sains ada report sains tu mula-mula pernyataan masalah, lepas tu inference, lepas tu bawah tu pemboleh ubah, kita bagi pemboleh ubah bergerak balas, manipulasi yang dimalahkan, lepas tu kat bawah tu kita kena buat kesimpulan. Ini dalam matematik pun ada step tu. Kita tak boleh langkau step tu. Kalau langkau salah lah. Okay. Macam nanti siapa-siapa yang dekat universiti dia ada tesis, final year project ataupun tesis tahun akhir. Jadi kita kena ada step-step dia bila kita kaji. Kita tak boleh langkau terus. Nanti kita akan ada SB, supervisor. Jadi setiap kita lantiklah, dia akan bagi pensyarah, kita pilih dia pensyarah. Ada yang kita boleh guna tajuk kita sendiri, ada yang memang pensyarah tu memang dia ada tajuk lah, dia akan bagi dekat kita, kita akan guna step-step ini buat kita punya FYP, tesis kita tu, final year project. Jadi dia ada step-step dia. Okay. Lepas tu, yang ini kita dah dapat dah. Yang 4 ni, dia akan dapat jawapan berbeza. Bila nilai X ada jumlah tertentu, Y akan dapat yang lain. Bila X berubah, Y pun akan berubah. Dia tak akan dapat yang sama. Okay, jadi kita boleh anggap yang ni, kita boleh wakilkan dia dalam bentuk apa? Sebab yang ni dia nak sekali mengesahkan, verify dan mentaksir penyelesaian. Jadi kita boleh present dia dalam bentuk graf macam ni. Saya buat tadi. Y, X akan berkadar terus. Okay, contoh dekat sini, dekat sini. Kita boleh sampai sini, kita sama. Okay, dia akan nampak sama. Makin cos Y dia kan ke kanan bertambah, cos Y pun akan bertambah. Okay, makin bilangan X bertambah, Y akan bertambah. Makin X berkurang, Y pun akan berkurang. Dia akan jadi macam itulah. Jadi kita present dalam bentuk ni, kita tulis balik lah. Ini adalah Y dominan X. Okay. Setakat ni, okay. Ataupun dah rasa mencabar, dia relax lah. Yang ni cuma satu soalan dia. Dalam tu kita boleh pilih soalan yang kedua kalau rasa yang ni macam pelik sangat. Pilih soalan yang kedua. Okay. Dah mencabar dah. Relax lah baru first time. Nanti saya fikir macam mana nak mudahkan dia. Okay, yang ni ialah step yang keempat. Mengesahkan dan mentaksir penyelesaian. Okay. Lepas tu kita tengok pula memurnikan model matematik. Memurnikan ni jangan salah faham lah kalau bahasa Melayu. Memurnikan tu ialah macam kita jadikan benda tu baik lah. Kalau jiran tu gaduh, kita selesaikan. Kalau macam ada orang tak cukup duit, kita menderma. Itu memurnikan keadaan. Tapi ini dalam matematik. Sebab first time jumpa, sebab tu lah dia macam mencabar sikit. Okay. Nanti saya pun first time juga ni. Saya cuma baca je. Saya pun cikgu tak ajar dulu masa sekolah ni. Sebab tak ada lagi masa tu. Yang saya terlibat ialah dengan yang engineering tu. Tapi lain sikit. Tapi dia memang ada step juga. Jadi dia nak suruh kita berfikir secara sistematik. Kalau ingat lagi, yang form 4 punya tajuk kelas tu pun kita nak selesaikan masalah, kita akan guna teori SMART. S tu apa dia? M tu apa dia? A tu apa dia? Sampailah T dekat bawah sekali. Yang tu dia minta kita berfikir dengan sistematik. Kalau di universiti nanti dia akan ada thinking skill. Wajib ambil thinking skill ni. Tak kira lah apa course dia pun, dia wajib ambil thinking skill. Dia akan guna Edward Di Bono punya pendapat. Bila kita ada masalah ni, kita akan guna topi merah, topi bomba ke apa, kasut biru, adalah kasut hijau, kasut kuning. Yang tu macam saya belajar itu
Bukan saya sajalah, bila saya sembang dengan kawan-kawan macam tak logik benda ni. Tapi Edward di Bono tu, masa tu orang yang famous, dia pakar di bidang tu, orang terima lah. Kalau saya yang bagi idea tu, orang tak terima lah. Okey, itu thinking skill, kita kena fikir. Dan lagi satu yang wajib nanti ialah titas. Titas ni ialah T itu tamadun, I Islam, P itu tamadun, A Asia, S Selatan. Jadi kita kena tengoklah yang tu nanti. Dia macam sejarah juga. Jadi bila Nabi berhijrah ke Madinah, apa yang dia buat dekat Madinah tu? Dia menyatukan Aus Khazraj, dia dia kukuhkan ekonomi dekat situ, sebab masa tu dekat Madinah yang kuasai ekonomi ialah orang Yahudi. Lepas tu dia buat piagam Madinah, semua tu kita kena hafal. Dan Nabi buat apa masa tu? Untuk bagi keadaan yang lebih baik. Nantilah yang tu dekat universiti. Okey. Nanti kita buat banyak-banyak, kita akan dapat. Okey ya. Jadi 4 tu sampailah kita come up dengan kita punya graf. Okey, jadi kita tengok yang kelima pula. Yang kelima tadi kita dah kata dah memurnikan model. Okey, jadi dalam ni dia kata kemudian model tidak dapat dilakukan kerana maklumat diberikan adalah terhad. Okey. Jadi walaupun kita boleh dapat jawapan, kalau kita fikir kita boleh je dapat jawapan. Tapi dalam ni dia tulis kemudian model tidak dapat diberikan kerana maklumat adalah terhad. Okey, jadi untuk ada orang kata, mana terhad? Boleh je dapat. Okey, yang tu dah ada 9 jam, jadi jangan ditutup. Pindah je lah. Okey. Dalam mathematical modeling ni, kita akan kita akan treat dia macam kita buat programming. Okey, programming kita akan ada step by step juga. Okey, untuk yang contoh macam 5 ni, siapa yang tahu programming, kita akan ada contoh lah. Kalau kita dapat Y1 sama dengan 2, Y2 sama dengan 4, dibuat pula dekat sini. Okey. Setiap seterusnya tambah 2. Okey. Jadi pola kita 2, 4, 6, 8, 10. Jadi setiap pola kita tambah 2, tambah 2, ini tambah 2, ini tambah 2, barulah dikira maklumat itu cukup. Kalau kita boleh come up setiap seterusnya tambah 2. Tapi dalam ni dia tak akan jadi macam tu. Sebab dia gantung pada nilai X yang berbeza, Y akan dapat berbeza. Jadi kita dalam pemunian ni kita tak ada maklumat yang lengkap lah. Okey, kita akan tulis. Habis suara ni. Okey, jadi kita akan tulis ialah pemunian model tidak dapat dibuat kerana maklumat adalah terhad. Okey. Ini kita kena tulis dalam report kita. Okey. Apa pernah baca paper Metro? Metro selalu adalah benda-benda yang pelik. Okey. Dalam ruangan antarabangsa ditulis itu kajian. Kalau seorang manusia membelai cicak, okey, ada cicak membelai cicak, umur akan bertambah 5 tahun. Yang tu sebelum dia buat, dia keluarkan kenyataan, dia buat macam ni lah.
Sebab tu saya tak percaya sikit dengan saintis lah. Dia selalu buat benda yang pelik-pelik. Dan tu saya rasa tak betul. Tapi komuniti saintis tu dia terima sebab apa? Sebab dia guna benda ni. Jadi saintis tu pun dah memang dididik dah. Kalau ikut step ni, benda tu betul. Jadi saya tak setuju. Mana ada kita gosok-gosok cicak. Cicak tu pun lari lah. Mana ada cicak tu nak duduk bagi orang gosok kan. Okey. Kemudian tidak dapat dibuat kerana maklumat adalah terhad. Okey, nanti kita cari pula soalan yang komunian boleh buat pula. Okey. Jadi sampai step yang kelima, tanpa ada problem, tanpa ada persoalan setakat ni. Ataupun dia memang tak ada soalan, dia tak tahu nak tanya apa. Ada tak? Cicak tu yang tambah 5 tahun. Oh. Confirm lah. Terus cuba buat. Okey nanti. Jadi saya padam ini, kita tengok yang ke-6 lah. Last sekali, macam mana kita nak buat report kita tu. Dia memang kalau maklumat dia tak cukup, dia tak boleh buat. Contohnya, macam ni lah. Y sama dengan 7X kan. Okey. Lepas tu kita tak boleh benda tu bukan dalam pola yang kita boleh agak. Okey. Bila kita sekarang kita cuba buat satu. Kalau X ni 1. Jadi 1 darab 7, kita akan dapat Y pun 7. Benda tu sama. Kalau kita ubah sikit, X sama dengan 2 darab 7, jadi akan jadi 14. Jadi dia benda yang tak sama. Okey. Sebab dia wajib kalau dalam tu dia akan ada 2 maklumat. Walaupun yang ni kita tahu. Jadi nanti akan tambahlah 7 lagi, tambahlah 7 lagi. Tapi dia mesti akan ada 2 maklumat. Okey, ini kita tak boleh agak. Okey, boleh. Okey. Nanti kita cuba buat soalan lain pula. Okey, kita tengok, kita bandingkan. Okey, sampailah nanti hari Sabtu ni kita akan ada soalan yang banyaklah. Saya akan bagi modul tu. Kita akan buat dalam modul tu. Hari ni kita bincang dulu macam ni. Okey. Jadi yang ni selesai sampai nombor 5, kita akan buat yang nombor 6 pula. Okey, jap saya ambil gambar. Okey, jadi dari padam ni. Alamak, terpadam soalan tak? Okey, kita nak melaporkan dapatan. Okey, yang ini dia tak bagi lagi pun contoh. Okey, dia cuma tulis buat laporan berdasarkan taksirah penyelesaian yang diperoleh. Okey, saya pun tak faham ini. Sebab yang ni bukannya soalan lagi. Yang soalan ni dekat belakang. Okey, sekejap. Macam mana saya nak tengok report tu macam mana? Oh, mudah lah orang yang buat buku ni. Bagi tahu macam tu saja. Ini kan model matematik. Okey, untuk report ni, kita kena buat report macam ni lah. Okey, kena pasti masalah. Lepas tu, kena pasti masalah, kita tulis tadi. Yang nombor 1. Lepas tu, nombor 2, andaian kita. Jadi, kita senaraikan. Jadi, step yang ke-6 ni, kita dah follow step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Automatik, kita dah melaporkan dapatan. Okey. Iaitu kita dah jadi melaporkan dapatan.
Nanti boleh hantar ke Telegram. Okey Dia macam kita berwuduk lah. Okey. Mula-mula kita niat. Lepas tu kita berkumur. Sampailah last kali kita basuh kaki. Yang step terakhir dalam berwuduk ialah tertib. Tertib tu kita tak buat pun. Tapi dianggap kita buat tertib tu bila kita ikut susunan. Dia macam tu lah. Okey, falsafah dia tu. Okey, jelas tak? Setakat ni. Tak jelas? Jelas. Okey tak apa. Kali ni kita cuba buat lagi satu soalan yang kita boleh dapat data. Okey, saya bagi rehat dululah 5 minit. Boleh refill air ataupun ke tandas. Okey, jadi sekarang jam saya 9.28. Okey, kita akan sambung balik nanti 9.33. Okey. Boleh je saya nak tanya apa-apa soalan, tak apa. Saya ada je kat sini. Siapa nak ke tandas, boleh ke tandas dulu. Siapa nak ambil air, dia ambil air dulu. Jadi bulan 9 ni tak tahu lagi boleh sekolah ataupun tak. Ataupun dah dapat dah pengumuman pada sekolah. Saya tengok menteri yang sebelum ni dia macam main-main lah. Sekarang dia tak ada jawatan dah lah. Sekarang yang mengetuai kementerian ni ialah Ketua Setiausaha Kementerian. Dia macam orang awam lah, pejabat awam. Tak sekolah lagi bulan 10 pula. Okey. Dia ada yang fasa 2, fasa 3. Macam dekat Kedah, mak saya kata boleh ya makan dekat restoran. Saya tak pasti juga. Dekat sini tak boleh kan? Oktober baru buka. Okey. Nanti Oktober dia lanjut lagi. dia tak ada yang fix. Dia macam ni lah. Dia kata Oktober. Atau dia buat sampai kat sini. Mengaplikasikan matematik. Tak ada buka lagi. Sebab Reynolds number. Kadar jangkitan tu masih lagi tinggi. Tapi saya macam tak setuju banyak dengan sains. Okay? Sains ni dia pelik sikit. Contoh macam ni lah sains. Jadi tak masuk dalam kita belajar tu 7-day Pfizer. Kenapa 14 hari vaksin? Okey. Yang vaksin tu pula dia pun daripada pengeluar yang berbeza. Dia buat kajian dia tersendiri lah. Okey. Contohnya ada macam Pfizer, lepas tu Sinovac apa semua tu dia selepas 14 hari 2 minggu barulah dia dianggap sebagai vaksin. Okey, kalau macam CanSiro, dia satu dos saja kena tunggu 28 hari. Jadi kenapa? Sebab dia buat kajian dia lah. Dan dia buat macam ni lah. Dia buat macam ni, dia dapat jawapan. Okey, dia buat laporan tu, lepas tu WHO tengok, okey, dia sahkan. Ingat WHO yang tu yang kesihatan sedunia tu, dia ada semua wakil, termasuk wakil pada Malaysia. Dia ada semua negara wakil dekat situ. Semua pakar-pakar ada dekat situ. Termasuk Malaysia lah. Malaysia pun approve. Okey, dia sahkan. Ni. Mengesahkan. Ni mengesahkan. Jadi dia buat, dia kaji benda tu. Masalah dia berapa lama vaksin tu untuk betul-betul imunkan badan. Okey, dia ada masalah. Dia buat andaian. Dia buat andaian masa tu berapa lama dia ubat tu boleh larut dalam badan ke apa, dia ada formula dia. Lepas tu dia aplikasikan matematik, dia buat calculation apa semua. Okey, jadi lepas dia buat calculation lepas 14 hari, okey. Itu wakil pada Malaysia, wakil pada Singapura apa semua tu dia sah kan, dia sign. Lepas tu dia buatlah kat sini. Dia buatlah figure macam tu table dah. Okey. Pfizer 14 hari lengkap. CanSiro 28 hari. Okey. Lepas tu laporan ni lah yang dia akan tunjuk dekat dunia sampai ke negara-negara dan kita pihak berkuasa kat negara tu implementkan. Okey, gunakan benda.
Grup Telegram. Okey, nanti saya bagi. Okey, ada yang belum masuk kan grup Telegram. Sebab dia ada dekat phone saya yang lagi satu, dia tengah charge. Okey. Sekarang ada lagi 2 minit. Okey, 2 minit lagi. Jadi memang tak best lah sebab kita tak boleh balik kan. Sebab mensia-siakan darurat. Sebetulnya darurat dan buat dah tapi tak tahu betul. Jadi kita tak boleh balik. Hari raya dan sebagainya. Macam hari ni pun adik saya baru lahirkan baby. Adik saya lah. Bukannya saya dapat adik lagi. Okey. Mak saya dengan ayah saya mungkin tak lahirkan dah lah anak. Okey, adik saya lahirkan baby. 16 hari bulan 8. Hari ni 19. Patut saya boleh tengoklah baby tu saya sebagai Pak Long. Tapi disebabkan COVID tak boleh. Jadi yang tu tak best lah. Jadi ada orang kata kalau buat betul-betul yang darurat tu mungkin kita dah tak seteruk ni lah walaupun COVID tu tak habis. Tapi main-main kilang pun tetap buka apa semua, dia tak selesai masalah. Sebab apa? Dia tak buat benda ni. Kalau dia buat pun dia tahu lah, okey. Kilang buka yang tu kluster paling tinggi tapi dia tak tahu bila nak sahkan tu, okey, kementerian kata tak setuju ni sebab yang ni ekonomi. Jadi dia kena ubah. Jadi yang ni dia tak follow yang ini habislah. Lepas tu dia keluarkan. Okey, tak apa. Tapi yang jadi mangsa ialah rakyat tu lah. Jadi siapa-siapa yang main game ke apa, SimCity ke apa, memanglah kita macam main biasa saja kan. Kita tentukan tarif elektrik, kita boleh klik ya, naik. Okey, lepas tu tengok apa yang jadi dekat rakyat tu. Rumah ada tinggal ke, lepas tu tak ada orang bayar ke, lari ke pulau sebelah ke. Yang tu SimCity tu ialah ajar kita buat satu-satu dasar. Kalau kita jadi menteri, kalau kita jadi Perdana Menteri, dasar yang kita buat tu akan ada efek dekat bawah. Macam kita sekarang ni kita tak rasa lah. Tapi bila kerja nanti akan rasa. Okey, contoh dia kata lockdown. Kedai gunting rambut tutup. Jadi contoh orang kedai tu token dia ada 5 pekerja. Jadi daripada keputusan tu dia tak boleh buka selama 3 bulan. Kedai tak boleh bayar sewa, pekerja dia tak ada income, tak boleh bayar pekerja tu terpaksa diberhentikan. Jadi dia macam tu lah. Setiap apa yang kita buat tu dia akan ada efek dekat bawah kalau kita pemimpin. Sebab itulah dalam movie Spider-Man, Peter Parker, pakcik dia ada pesan apa? Semakin kita dewasa, semakin banyak tanggungjawab. Itu antara falsafah yang kita ambil lah. Jadi dia akan jadi macam tu. Okey? Apa yang kita buat pun akan ada efek dekat bawah. Jadi masa sekolah ni, masa universiti nanti cubalah jadi. Masuk persatuan ke. Okey, persatuan tu tak perlu kita nak jadi presiden pun. Kita jadi ahli. Contohlah persatuan Kembara. Yang ni saya tak pernah masuk lah. Okey, masuk Kembara, lepas tu kita yang cadangkan. Okey, kita ke Gunung Kinabalu. Lepas tu kita cadangkan, orang lain setuju. Kita ahli biasa saja. Tapi bila kita naik Gunung Kinabalu tu, walaupun tough macam mana pun, kalau kita tak larat, habis. Okey, dia tak akan larat naik. Ada yang kita tengok kawan kita lempit ya, tapi dia boleh adaptasi. Suhu sejuk, lepas tu letih dia macam mana, udara nipis, okey, dia ada teknik nafas dia apa semua, dia boleh naik sampai ke atas. Ada yang badan bergetar, jadi tak boleh juga tak lepas ke atas kalau tak kena cara. Itulah. Jadi efek kita ialah kita cadangan daripada kita, tapi kita memalukan orang yang badan tough kan, ada otot apa semua tapi tak lepas naik ke atas. Selalu daki Gunung Kinabalu pun. Saya tak pernah sampai lagi lah dekat Sabah. Tapi masa dulu-dulu semua tahu kan yang Pulau Sipadan dan Bintan dekat Sabah tu memang lawa lah. Okay, kawasan itu. Yang itu bukannya milik Malaysia. Masa tu dia tengah bergaduh.
Malaysia tuntut, lepas tu Indonesia tuntut, Brunei tuntut, Filipin tuntut. Ada yang jauh sikit macam Myanmar ke apa, China pun tuntut. Okey, tapi last kali ialah Malaysia yang dapat. Okey, Pulau Sipadan dan Gitan. Yang kita terlepas ialah dekat Johor tu. Pulau Batu Putih dengan Batuan Tengah. Adalah Malaysia dapatlah Batuan Tubir Selatan ke apa. Yang tu bila air surut nampak batu. Bila air pasang batu tu hilang. Malaysia dapat yang tu. Walaupun jarak dia daripada batu tu, Pulau Batu Putih tu ke Singapura 13 km. Kalau kita ikut kilometer lah, patut laut dia akan kira batu nautika. Daripada Batu Putih tu ke Singapura 21 km. Tapi bila kita bawa kes tu ke The Hague, okey? The Hague tu satu nama tempat lah di Belanda, dia ada ICJ, International Court, apa tau? Okey, Mahkamah Dunia tu, dan Malaysia kalah. Jadi terlepaslah Batu Putih tu dapat ke Singapura. Jadi asalnya yang tu Malaysia. Jadi ada orang tanya juga kan, tak boleh ambil balik kan? Dia ada tempoh dia untuk buat rayuan, tapi kerajaan Malaysia tak buat rayuan. Jadi dapat secara mutlaknya hitam putihnya dah dapat dah kat Singapura. Jadi banyak lagi sebenarnya pulau-pulau kita yang kalau kita tak jaga boleh. Macam Pulau Pisang di Johor. Patutnya kerajaan pacaklah bendera Malaysia ke, buat rumah api ke itu. Macam Pulau Batu Putih tu pun dia macam biasa je. Singapura dia buat rumah batu, rumah api dekat situ. Lepas tu dia ada dokumen lagi. Sebenarnya kita kalah Batu Putih tu sebab apa? Oh, dah naik sampai puncak 10 tahun lah. Oh, memang Sabah lah. Okey, tanya banyak sebenarnya kawan-kawan Sabah ni. Okey. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena letaklah macam barang-barang kita kan. Tapi sebenarnya kita kalah daripada segi dokumen. Zaman dulu yang Kesultanan Johor sekarang ni dia bukannya daripada Sultan Melaka. Okey. Sebab Kesultanan Johor tu dia start daripada Kesultanan Melaka. Melaka anak sultan tu dia bagi satu ke Perak, satu lagi ke Johor. Okey. Bila sultan tu lari pun yang Sultan Mahmud Bakat di Julang tu, okey, dia sultan. Lepas tu dia tak ada lah apa pewaris. Kalau kita baca kisah Melayu apa, dia adalah orang buat mitos ada raja kecil. Raja kecil tu tak waris tahta tu lah, tapi dia bagi dekat bendahara. Lepas bendahara tu pula tak ada apa waris lah. Dia mati ke apa perang, dia jatuh pula kepada Temenggung. Sultan yang sekarang ni ialah daripada keturunan Temenggung lah. Kalau Temenggung tu kalau kita jadikan sekarang ni jawatan dia dalam negara kita, dia macam ketua polis kan. Dia bukan Perdana Menteri. Bendahara tu Perdana Menteri. Dan tu pun keturunan dia mungkin dah meninggal ke apa, dia ganti pula dengan Temenggung. Sebab itulah kita akan jumpa Temenggung Ibrahim dengan Temenggung apa tak, dia bergaduh. Lepas tu seorang daripada Temenggung tu dia minta bantuan pada British di Singapura. Dia sign satu surat tu. Dia kata okey, yang Singapura masa tu bukan nama Singapura lagi lah, nama dia Temasek. Okey, Temasek ni akan jadi hak milik British. Okey, jadi Singapura simpan surat tu. Bila bawa ke ICJ, dia tunjuklah surat tu. Ni surat ni, dia ada hitam putih tanda tangan, jadi Malaysia terlepas lah. Jadi pentingnya benda tu. Majority. Sebab kalau Singapura tu, dia bukannya racist lah. Kalau kat Singapura tu kadar kelahiran dia selalu kecil. 1% saja. Dia cuba naikkan, dia bagi macam-macam. Bila lahir dapat RM3,000 lah apa semua. Tapi tetap sikit juga. Okey, yang dia risau sekarang ni ialah yang meningkat kelahiran ialah macam orang Melayu. Orang Melayu dekat Singapura semakin
produktif melahirkan anak. Yang bangsa lain dia semakin rendah graf dia. So, ada orang kata yang ni resis ni kalau sebut macam ni. Tak, yang ni memang kajian daripada antarabangsa lah. Okey, dia laporkan benda tu. Okey, jadi kita tengok yang soalan yang seterusnya. Okey, kita cuba buat. Ya, saya cari soalan yang mudah-mudah. So, kita faham lah. Okey, ini banyak yang macam soalan saya bagi nanti dia banyak, dia tak buat 6 terus tau. Yang dalam modul saya bagi nanti. Bila saya bagi tu dia akan buat mungkin 2 step dulu. Lepas tu kita akan naik pula soalan yang contoh yang seterusnya, latihan yang step yang ketiga dengan 4 pula. Itu tak saya buat modul tu tak pernah ada sampai daripada 1 sampai 6 terus. Baru kita nampak. Okey, yang tu kita panggil pula. Kita guna masa hari Sabtu, okey. Jadi kita cuba buat soalan ni. Okey, kita cuba buat soalan ni. Okey, saya tulis dulu soalan. Okey, jadi soalan dia ialah dia bagi maklumat dan soalan lah dalam ni. Okey, yang pertama sekali dia beli 5 bungkus nasi lemak, harga total 5 bungkus tu ialah RM12.50. Okey, bukannya sebungkus RM12.50, 5 bungkus RM12.50. Jadi soalan dia ialah berapa kalau kita beli 9 bungkus? Kalau kita buat step biasa, kita akan ambil yang ni, bahagi yang ni, dapat jawapan darabnya ni. Okay. Darab ni kita dalam pemodelan matematik. Jadi kita tak boleh buat macam tu. Kita ada step-step kita. Okay, jadi kita akan dapat ialah sama sekali kita akan buat ini dia cuma minta 2 saja. Sama andaian yang seterusnya ialah pemboleh ubah. Jadinya macam ni ialah kita kenal pasti masalah dengan mendefinisikan masalah. Masalah ada dalam dan kita kenal pasti dia. Okey, kita terus ke step yang kedua. Kita nak buat andaian. Okey, apa andaian kita yang boleh kita buat? Oh, ada bagi jawapan RM22.50. Dia tak jawapan terus macam tu kan. Okey, jadi andaian ni ialah kita boleh buat 2 andaian macam ni. Okey. Yang pertama kali ialah harga
sebungkus nasi lemak adalah sama. Okay, yang first. Ini yang first. Okay. Harga sebungkus mesti sama. Okay, yang kedua pula. Yang ni baru andaian. Macam apa-apa ada masalah. Contohnya pencemaran sungai Kim. Kita boleh buat andaian dulu. Jadi mungkin ada kilang lepaskan bahan kimia tercemar. Kita boleh juga buat andaian. Mungkin ada kontraktor yang buat sisa pepejal berjadual, sisa kimia pepejal berjadual di dalam sungai itulah, dilupuskan di dalam sungai. Patutnya dia kena simpan dekat macam ada spor dia apa semua, okey, sebelum dilupuskan. Itu andaian kita. Macam sebelum ni, nombor 1 tu tak perlu tulis statement ke? Okey. Dalam yang ini, okey, dalam soalan ni dia dah bagi dah, dia akan dia anggap jadi kena pasti masalah ni sebagai yang step yang pertama. Okey. Dia cuma minta dia cuma bagi tempat kosong, andaian dengan kau boleh ubah. Okey, kalau dia minta kena pasti masalah apa semua, dia tulislah. Okey, tapi yang ini cuma minta andaian dengan pemboleh. Dia tak payah tulis. Okey. Tapi soalan dalam exam nanti saya tengok balik dia akan soal macam mana. Ini soalan latihan. Okey. Jadi yang kedua pula dia buat andaian kat sini ialah ini kalau macam dah tak ada idea lah. Okey. Benda ni sama kan? Tapi yang ni lah yang orang ni bagi jawapan. Dia tulis nasi lemak adalah sama. Adalah laut yang sama. Jadi andaian. Jadi kita boleh buat apa-apa saja andaian. Okey. Ada orang kata yang ni tak relate pun dalam matematik. Okey, ini sebab saya tengok teruslah. Macam tadi saya kata, dia boleh jadi apa-apa saja jawapan. Okey, boleh jadi apa-apa saja jawapan dan dia logik untuk yang ini. Okey, yang ni saya tiru jawapan dalam buku ni lah, tapi kalau kita ada jawapan lain pun kita boleh juga tulis. Sebab ini cuma andaian, contoh. Masa kita PKP pertama dulu, PKP 1.0, di sebelah Sabak Bernam sampailah lepas tu kat Melaka ada orang ketuk pintu. Jadi kita buat andaian. Ini mungkin pencuri guna taktik tu dia ketuk pintu. Mungkin ada orang kata bukan, ini hantu yang ketuk. Jadi andaian tu berbeza-beza, tapi kita boleh terima. Ada orang kata jadi taktik pencuri. Dia ketuk pintu, lepas tu orang tu buka, dia pukau. Okay, kita boleh terima. Ada pula pihak yang kata ini mesti hantu punya ketuk ni. Kita terima juga. Okay, sebab masyarakat kita memang percaya benda-benda gaib ni. Bukan masyarakat kita saja. Dalam kalau sampai Islam, agama pun kita percaya adanya benda-benda gaib. Jadi boleh diterima. Walaupun ada orang kata, ini bukan, antara dua ni dia tak yakin. Sebenarnya yang tu ialah, yang ketuk pintu tu ialah kucing. Kucing tu lapar. Jadi saya tanya yang budak darjah 5 lah dalam kelas matematik, apa yang ketuk? Kalau bukan hantu, bukan pencuri. Jadi ada yang bagi jawapan kucing ketuk pintu sebab lapar. Jadi yang tu andaian daripada budak darjah 5. Jadi kalau logik, kita boleh je tulis kat sini. Okay. Minta number. Yang tu minta number bukan hantu tu, yang minta orang yang minta. Jadi sebab saya ada tengok satu video yang dekat Melaka. Okay, masa tu kes kita sampai Melaka dah.
dia buka langsing macam pintu sliding tu. Rumah saya macam tu lah. Kadang-kadang malam-malam gate saya tu gegar je lah. Tapi selalunya kucing saya lah, dia selalu gaduh itu. Jadi bila dia buka tu, pintu tu memang grey tu memang bergegar terus. Nanti tak ada orang. Buka lampu apa semua, pintu pagar dia grey dia bergegar tapi orang tak ada. Yang tu memang live lah. Jadi kita pun tak tahu lah, lepas tu dia hilang ya kan. Sebab COVID kenapa tak tahu. Kalau dia terkena COVID, orang yang buat tu terkena COVID. Jadi ada lah kes tu. Okay, jadi kita tengok yang kedua pula, apa boleh ubah, okay, ataupun variable, okay. Yang ini dia tulis ialah sama sekali kita boleh buat X ialah jangan nanti lemak yang beli. Okay, lepas tu kita ada yang kedua pula, harga yang perlu dibayar. Ini Y lah Y. Okay, ini. Sekejap saya select gambar. Okey siapa lagi yang belum isi kehadiran? Saya tengok. Baru 47. Okey, ada lagi yang belum isi. Okey, saya bagi link kehadiran. Sambil tulis tu siapa yang tak isi lagi tolong isi dulu link kehadiran tu saya bagi dah. Okey. Cuba buat soalan ni. Yang ini soalan yang sama juga. Okey. Ini saya padam yang sebelah sini. Dah ambil gambar dah kan sebelah tu. Sekejap saya check, double check. Belum ni. Okey, saya tulis soalan sebelah sini. Okey, jadikan sebagai kuis Jadikan sebagai kuis. Tak kisahlah andaian tu macam mana pun. Tapi mesti pastikan logik. Tapi bila pun boleh ubah ni, yang ni dia boleh ubah. Okey, jadi Z dan jadi A ke tak kisah. Tapi mestikan logik kat sini. Okey, selalunya bila pun boleh ubah tu kita akan jadi macam matematik lah. Andaian ni saja yang akan jadi berbeza. Okey, saya padam yang ni kerana dia custom. Okey, jadi soalan kita ialah okey, lagi sekali saya nak pesan
siapa-siapa yang memang belajar dalam DLP, kalau dia nak tulis jawapan quiz apa dalam bahasa Inggeris pun okey je. Tak payahlah semasa nak tulis bahasa Melayu. Kalau setengah istilah tu macam tak familiar, okey boleh je tulis dalam bahasa Inggeris. Okey, jadi kita akan ada 8 saat, ada RM 10 ni 40 sen. Okay, soalan ni ialah berapa daripada 20 kenderaan. Okey. Ingat balik bila nak buat pembelian buah nanti. Okey, jumlah tool yang diterima ini ialah Y. 8 buah ini ialah X. Dan sorry. Ialah kita akan dapat jumlah tool yang diterima. Inilah jumlah dia. Y saya buat kat sini Y. Ini jadi X. Nanti yang ini akan jadi X pula. Okey. Yang ni tak payah buatlah sampai calculation tu. Cuma buat sampai kat sini je. X ialah apa? Y ialah apa? Okey. Jadi cuba buat dulu soalan quiz ni. Okey, saya tak tulis bahasa Inggeris kan. Okay, saya rasa semua faham. Sebabkan sikit sangat saya tulis quiz yang nombor 2. Okey. Tak payah tulis soalan pun tak apa. Tapi kalau tulis lagi baguslah bila nak study nanti boleh refer balik. Buat andaian dengan pemboleh ubah. Dua tu saja. Okey, sama juga macam ni. Andaian dengan pemboleh ubah saja. Okey, jadi kita tengok soalan yang lagi satu. Ini soalan satu, kita tengok yang soalan 2 pula. Takkan ada yang dah hantar soalan dulu habis kita ni. Orang lain pun. Okey. 2 soalan ni ya quiz. Buat andaian nak buat berapa? Andaian okey, kita cuba buat dua-dua lah, okey. Dua-dua. Okey, ada yang tanya soalan sekolah kan? Nanti saya akan jawab lepas habis kelas ni. Ya, ada yang tanya kerja sekolah. Ada yang saya tak sempat jawab lagi pun ada. Saya tak sempat. Cuti pun saya tak sempat sebenarnya. Dalam banyak-banyak cikgu dekat PTIU, saya cuti 2 hari. Yang lain cuti 1 hari. Cuma jadual saya saja yang berbeza. Macam orang lain ada daripada pagi sampai ke petang saja. Ada daripada petang sampai ke malam saja. Tapi jadual saya daripada pagi sampailah pukul 10, 10.15. Kalau saya buat report apa semua tu, daripada 7 pagi saya pasca tu sampailah pukul 12 tengah malam. Itu ialah waktu kerja saya lah.
Jadi saya dapat cuti 2 hari. Okey, dah siap. Macam biasa, boleh hantar dekat saya punya WhatsApp tu. Okey, siapa yang ada Telegram, tak ada nombor, susah nak WhatsApp, okey boleh hantar kat Telegram. Nanti saya akan bagi juga link Telegram untuk siapa-siapa yang belum join lagi dekat grup parent. Okey, tolong isi kehadiran. Baru ada 56 ni. Okey, saya cuba sedaya yang termampu. Andaian buat 2. Oh, tadi Maisara dah tanya dah kan. Okey, saya cuba yang termampu lah untuk buat kelas-kelas percuma untuk cover form 4. Jadi saya boleh ajak form 4 sekali. Dan satu lagi saya ingatkan, kalau lah macam dah tak ikut dah tuition PTIU ni, okey follow saja yang Telegram tu. Follow saja. Sebab yang tu percuma. Kalau ada kelas-kelas apa dekat situ, dia percuma. Lepas ni pun saya cuba juga untuk buat, saya berhenti sekejap yang saya buat video untuk macam SolidWorks apa tu, untuk budak-budak Unimat tu. Saya akan tumpu dekat matematik. Okey, untuk buat ni apa orang panggil? Nota-nota. Nota-nota tu nanti boleh share dengan kawan-kawan. Dia bukanlah nota yang hak cipta, bukannya nota macam-macam tak. Itu yang personal saya punya. Okey, boleh buat Yang ni tak ada problem setakat ni. Senang je kan? Okey, ikut andaian ni. Apa-apa saja andaian tapi mestilah logik. Tak boleh buat andaian kutipan sudah tidak boleh diterima kerana betul sudah masuk. Macam itu orang kata politik pula kalau saya bagi contoh macam tu kan. Tapi itulah realiti. Mana boleh masuk. Sebab dia terlalu besar amount dia tu. Okey, ada masalah tak nampak ini? Tak ada Semua okey Okey, cantik. Lepas ni kita akan tengok yang lebih sistematik lah bila kita buat dekat kita punya modul. Tapi saya cadangkan untuk hari Sabtu ni bawa kertas lebih. Sebab saya risau kalau macam tulisan besar macam saya, mesti tak muat. Ruang yang dia tinggalkan kosong. Bukan dia lah, saya lah yang tinggalkan kosong tu. Saya tak boleh nak anggap. Dah habis lah, boleh WhatsApp. Ni tak ada yang masuk lagi pun WhatsApp. Selalunya mesti dah penuh lah ni. Okey. Nanti saya cek ada yang dah mula hantar lah. Ramai yang dah siap lah. Saya cari link Telegram. Siap.
Okey boleh hantar. Okey, lepas tu kalau macam siapa-siapa yang sekejap saya tambah Ali. Okey, saya letak dekat link Telegram tu di grup WhatsApp WhatsApp parent. Okey kalau macam dah siap dah, okey, kita boleh bersurai dululah, tapi pastikan tulis kehadiran dulu, link kehadiran tu. Lepas tu boleh bersurai lah. Dan jangan lupa lah hantar kuis tu. Jangan tak hantar pula. Okay, kalau tak dapat hantar ada problem ke apa, WhatsApp saya bagi tahu problem tu, okey? Okey, sama-sama.